Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazrin Takifah binti Syahrudin. Jadi untuk ujian sosiologi pendidikan, iaitu pada bahagian B, dalam soalan ini meminta untuk saya memberikan pandangan berkenaan dengan isu yang telah dinyatakan di dalam soalan dan menyatakan cadangan yang mungkin boleh dilakukan bagi merealisasikan agenda pendidikan negara dalam RMK 12. Jadi pada pandangan saya, yang pertama sekali adalah kita kena ketahui bahawa RMK ini adalah salah satu cadangan rangka perancangan rangka pendek, iaitu dalam tempoh 5 tahun lah. Dan kita akui bahawasanya RMK 12 ini telah dirangka sebelum berlakunya COVID-19. Jadi antara agenda-agenda yang dibawa, agenda-agenda pendidikan yang dibawa di dalam RMK 12 tidaklah signifikan dengan keadaan semasa. Oleh kerana itulah Dr. Anwar turut meminta untuk pihak kerajaan memperbaiki kembali RMK 12 dan lebih memfokuskan kepada 3 perkara. Hal ini kerana ketiga-tiga perkara ini lebih kepada melihat kepada keadaan semasa. Contohnya antara yang disebut oleh Dr. Anwar sendiri iaitu berkenaan dengan pertama, pemulihan semula sistem pendidikan negara pasca pandemik. Dan yang kedua, memperkasa pendidikan digital. Dan yang ketiga, pengukuhan latihan perguruan. Pandangan saya berkenaan dengan ketiga-tiga fokus ini. Yang pertama adalah pemulihan semula sistem pendidikan negara pasca pandemik. Seperti yang kita tahu, sekarang ni kerajaan telah membuka kembali sekolah. Memang kita kena buka lah, kita tak boleh tutup selamanya sekolah sebab dia akan memberi impak yang besar sebenarnya. Dan kita melihat kerajaan telah, KPM telah menjalankan sistem penggiliran ke sekolah. Sistem penggiliran dan pembelajaran secara hybrid. So itu akan lebih memudahkan pelajar lah sebenarnya, pelajar dan juga pihak guru. Namun kita perlu akui bahawasanya pemulihan yang dibuat dalam keadaan yang sementara ini sebenarnya tidak membantu dan mungkin akan mengurangkan sedikit peratusan keciciran, tetapi masih lagi dalam keadaan yang kritikal lah. Kita nak atasi peratusan keciciran yang masih ada lagi ni. So pada pandangan saya, pihak kementerian mungkin boleh mengadakan satu sesi ataupun mewujudkan satu program kita panggil sebagai tuition tambahan. Tuition tambahan dibayar. Maksudnya di mana pihak KPM, pihak Kementerian Pelajaran dan pihak sekolah termasuk juga guru perlu mengenal pasti pelajar-pelajar yang terkesan, pelajar-pelajar yang tercicir. So bila kita, terutama sekali pelajar-pelajar yang bersekolah di luar bandar, dan pelajar-pelajar ini diberikan kelas tambahan kepada mereka. Mungkin penjadualan boleh dibuat kemudian, tetapi yang menjadi beban sebenarnya lebih kepada guru lah. Guru terpaksa, guru perlu melebihkan masa mereka, mengorbankan masa mereka untuk mengajar pelajar-pelajar yang ketinggalan sebegini. Namun begitu, untuk mendapatkan keadilan lah pada saya, mungkin pihak Kementerian Pelajaran boleh menetapkan allowance, boleh memberikan allowance. So kalau macam kita kerja di luar, kerja di swasta, di mana-mana kita ada OT overtime. So begitu juga di dalam sistem ini ataupun program ini. Mungkin pihak kerajaan boleh menawarkan gaji tambahan kepada guru-guru, ataupun kalau tak nak menawarkan gaji tambahan pun, allowance pun mungkin kita boleh tambah daripada segi gaji, supaya guru tidak rasa terbeban lah benda tu. Alright. Yang kedua adalah
berkenaan yang memperkasa pendidikan digital dan pengukuhan latihan perguruan. Pada saya, kedua-dua ini adalah sangat terkait rapat. Okey, seandainya kalau guru tidak mahir dalam pendigitalan, macam mana nak memperkasakan pendidikan digital ni? So pada saya, selain yang saya nyatakan di dalam karangan berkenaan macam mana kita nak memperkasakan digital dengan melengkapkan peralatan di sekolah, okay. Selain daripada itu, apa yang saya boleh cadangkan adalah kita memasukkan elemen-elemen digital ini di dalam co-curriculum. Contohnya, penubuhan kelab. Okay, penubuhan kelab digital. So, agenda yang ada dalam kelab digital ni mungkin mereka boleh laksanakan kita kata sharing session sebenarnya. Okay, so pelajar-pelajar yang ada dalam kelab tu mereka ditugaskan untuk mencari satu aplikasi dan mengajar aplikasi itu kepada pelajar-pelajar yang lain. Okay, mungkin kelab digital ni boleh diadakan di makmal dan sekaligus bila dia mengajar, okay, bila salah seorang pelajar tu mengajar, mereka terus boleh aplikasikan di dalam komputer, boleh guna dalam komputer, ataupun kepada rakan-rakan yang mungkin ada laptop, dia orang boleh bawa ke sekolah. Okay. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah pada saya, selain daripada guru-guru ni ditawarkan kursus-kursus digital, pihak sekolah juga boleh sebenarnya berkongsi, macam saya sebut tadi, sharing session with student. Okay, sharing session bersama pelajar, guru dan pelajar bersama-sama berkongsi ilmu. Okay, kesan daripada kita melakukan sharing session bersama guru dan pelajar, mungkin guru boleh menetapkan satu hari. Okay, taklah satu hari, maksudnya untuk setiap minggu tu kita tetapkan dalam 2 jam waktu co-curriculum tu untuk jemput pelajar yang pakar dalam bidang digital ni untuk dia mengajar kita aplikasi macam mana nak guna benda ni. Kita macam bagi tugasan pada dia dan dia memberi penerangan kepada guru-guru mereka ataupun rakan-rakan mereka di dalam kelab tersebut. Okay. So bila kita laksanakan program sebegini, hubungan di antara murid, yang pertama hubungan di antara murid dan guru tu boleh terjalin semakin rapat, dan yang kedua penerimaan dan pemberian ilmu di antara dua hala, iaitu guru dan murid tu sangat berkesan lah, saya cakap. Maksudnya guru pun boleh menerima ilmu daripada pelajar dan pelajar pun boleh menerima ilmu itu daripada guru. Macam tu. Itu sahaja pandangan yang saya boleh kemukakan untuk soalan B. Okay, saya harap apa yang dicadangkan oleh saya mungkin satu hari nanti boleh direalisasikan. Mungkin. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih.